Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita bersua kembali untuk segmen yang kedua kupasan novel Silir Redaksina. Sebelum saya teruskan, sekali lagi saya ingatkan uh, kamu boleh menekan butang like pada siaran video ini dan kemudian menulis komen pada ruangan komen. Saya menyukai novel Silir Redaksina kerana tidak lebih daripada 30 patah perkataan untuk memenangi satu daripada 3 hadiah istimewa daripada pengarang novel Silir Daksina. Pada kali ini cikgu akan mengupas novel Silir Daksina dari segi tema, persoalan, watak dan perwatakan, latar pengajaran dan gaya bahasa yang digunakan dalam novel yang saya tulis ini. Mudah-mudahan kupasan saya ini nanti akan dapat membantu kalian untuk menjawab soalan Bahasa Melayu Komsas khususnya bagi kategori novel dengan tepatnya insya-Allah. Baik, untuk tema novel Silir Daksina, tema yang telah dipilih dan diputuskan oleh bahagian perkembangan kurikulum ialah kekeluargaan. Haikal Hakimi yang menjadi watak utama dalam novel ini telah pun kehilangan kasih sayang ayah kandungnya sejak dia kecil lagi akibat berlakunya konflik keluarga antara Umi dan ayahnya, iaitu Abdullah bin Kayan. Jadi kita tahu bahawa konflik ini sebenarnya berakhir dengan perceraian kedua-dua ibu bapanya. Walau bagaimanapun sebenarnya Haikal Hakimi tetap mendapat kasih sayang walaupun bukan daripada bapa kandungnya iaitu bapa tirinya yang bernama Abdul Fattah. Dan hasil perkahwinan uminya dengan Abdul Fattah, Haikal Hakimi ada seorang adik perempuan yang bernama Nurul Asyah yang juga amat menyayanginya. Walaupun sebenarnya Haikal mengalami konflik dengan uminya, namun tindakan Umi itu kalau kita lihat, kita kaji, sebenarnya mempunyai alasan yang tersendiri. Baik, seterusnya persoalan dalam novel Silir Daksina. Walaupun banyak persoalan yang saya kemukakan dalam novel ini dan saya tak akan kupas semuanya lah, saya akan kupas sebahagiannya. Dan soalan tentang persoalan juga boleh ditanya dalam soalan Komsas Bahasa Melayu SPM. Sebagai contoh, berdasarkan novel yang kamu kaji, nyatakan ataupun huraikan dua persoalan yang terdapat dalam novel tersebut. Baik, persoalan yang pertama ialah hubungan kasih sayang antara saudara sedarah daging atau mempunyai pertalian darah dan hubungan kasih sayang antara manusia yang tiada pertalian keluarga. Baik, yang ini kita dapat huraikan ataupun kita dapat buktikan hubungan antara Haikal Hakimi dengan uminya, hubungan antara Haikal Hakimi dan ayah kandungnya iaitu Abdullah bin Kayan. Yang mana kalau kita lihat hubungan kasih sayang antara mereka sebenarnya sangat erat, sangat rapat. Dan Rafiqah sebenarnya merahsiakan banyak kisah tentang ayah kandung Haikal Hakim ini bersebab. Sebab dia terlalu menyayangi Haikal dan dia sebenarnya kalau boleh tidak mahu Haikal Hakimi itu mengikut jejak seperti ayahnya yang sanggup meninggalkan keluarga demi untuk memperjuangkan budaya dan juga sastra ni. Baik, persoalan yang kedua ialah cinta akan budaya dan sastra. Yang ini kita dapat lihat sendiri melalui watak Cikgu Abdullah bin Kayan yang begitu aktif menulis, menghasilkan novel, cerpen dan sebagainya, dan dia juga bergiat aktif dalam bidang kebudayaan iaitu tarian Zapin di kampung Seri Purnama. Itulah yang menjadi sebab Cikgu Abdullah bin Kayan mengambil keputusan untuk kembali ke Johor dan meninggalkan keluarganya. Seterusnya yang ketiga ialah kehidupan masyarakat berbilang kaum yang harmoni ataupun kehidupan masyarakat yang aman dan harmoni. Yang ini dapat kita buktikan melalui keluarga Tau Kee Ong. Yang mana walaupun keluarga Tau Kee Ong ini berketurunan Cina, tetapi mereka dapat hidup dengan aman dan bahagia di sebuah perkampungan Melayu dan mana masyarakat Melayu di kampung tersebut dapat menerima kehadiran Tau Kee Ong dengan baiknya. Seterusnya persoalan yang keempat ialah generasi muda yang masih mencintai atau meminati warisan budaya dan sastra. Yang ini dapat dibuktikan melalui watak Haikal Hakimi. Haikal Hakimi sebenarnya mewarisi bakat ayahnya dan dia juga pernah memenangi beberapa pertandingan sayembara penulisan walaupun kemenangan itu tidak pernah dihargai oleh uminya. Dan dia pun sebenarnya berhasrat untuk menjadi seperti ayahnya. Dan apabila dia sampai di kampung Seri Purnama, dia dapat tahu bahawa ayahnya bukanlah orang yang biasa-biasa. Ayahnya begitu aktif dalam
bidang kebudayaan khususnya tarian Zapin, maka timbul minatnya untuk melihat tarian Zapin Jincak tersebut dipersembahkan di Balai Raya kampung itu semula. Persoalan yang kelima ialah ketabahan atau kecekalan dalam menangani konflik dalam kehidupan. Yang ini kita dapat lihat melalui watak Haikal Hakimi. Walaupun dia merindui ayahnya, dia ingin mencari jejak ayahnya, dan pada masa yang sama perasaannya berbelah bagi, iaitu dia tahu bahawa hasilnya itu akan mendapat tentangan daripada uminya. Namun dia tetap menguatkan azamnya, menguatkan tekadnya bahawa pada satu masa nanti dia akan pergi ke kampung Seri Purnama untuk mengetahui kehidupan sebenar ayahnya. Baik, yang seterusnya kita kupas pula dari segi teknik penceritaan novel Silir Daksina. Baik, antara teknik yang saya gunakanlah dalam novel Silir Daksina ni, yang pertama sekali dialog lah, ya. Dialog ni sebenarnya untuk menghidupkan cerita yang saya tulis. Baik, ada dialog panjang, ada dialog pendek. Jadi contoh dialog ni boleh kamu rujukilah teks ini pada muka surat 78 hingga muka surat 79. Jadi yang keduanya ialah teknik pemberian. Teknik ini saya gunakan untuk menjelaskan sesuatu keadaan atau peristiwa yang tidak digambarkan dalam novel ini. Jadi kamu boleh rujuki muka surat 170 hingga 172, dan kemudian ada juga teknik imbas kembali yang mana contoh penggunaannya terdapat dalam bab 1. Selain itu, teknik imbas muka, suspense, monolog dalaman dan juga kejutan saya gunakan dalam teknik penceritaan novel Silir Daksina. Seterusnya latar masa, tempat dan masyarakat dalam novel Silir Daksina. Kalau tak silap saya, soalan berkaitan latar masa ni pernah keluar dalam novel dalam soalan Komsas SPM beberapa tahun yang lalu. Tapi tak salahlah kalau saya sebut sajalah latar masa ni untuk pengetahuan murid-murid. Baik, latar dalam novel ini terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama sekali latar tempat, di mana tempat sesuatu peristiwa itu berlaku. Contohnya Pantai Batu Buruk, stesen bas Batu Pahat, Pantai Punggur, kedai makan Haji Halim, di warung Wak Min dan juga di tanah perkuburan kampung Seri Purnama. Kemudian latar masa juga, ada peristiwa yang berlaku pada waktu malam, waktu pagi, petang, pukul 11.30 malam, 5.30 pagi, 7.30 pagi. Dan apabila menjawab soalan berkaitan latar masa atau tempat ni, kamu nyatakan tempatnya dan kemudian huraikanlah apa peristiwa yang berlaku pada waktu tersebut atau di tempat tersebut. Jadi kalau kamu tak membaca novel ini, maknanya mungkin kamu hanya boleh nyatakan latar tempatnya di Pantai Buruk, tapi peristiwanya kamu tak dapat jelaskan apakah peristiwa yang berlaku di situ. Seterusnya ialah latar masyarakat. Baik, latar masyarakat cikgu bahagikan kepada beberapa bahagian. Baik, yang pertama masyarakat Melayu yang hidup senang di bandar. Yang ini dapat kita lihat daripada keluarga Haikal Hakimi, iaitu keluarga Umi dan juga walidnya. Sebenarnya mereka adalah golongan berada yang tinggal di Kuala Terengganu sebab mereka mempunyai perusahaan batik sendiri. Yang seterusnya masyarakat Melayu yang gigih berniaga di bandar. Yang ini kita dapat lihat juga melalui watak Umi dan juga watak Ratna. Ratna walaupun hanya berniaga di gerai, tapi sebenarnya dia berusaha gigih kerana pada suatu masa nanti dia mempunyai impian untuk mempunyai sebuah restoran sendiri. Baik, seterusnya masyarakat yang hidup harmoni atau bersatu padu di kampung. Yang ini kita dapat buktikanlah bagaimana masyarakat di kampung Seri Purnama yang hidup berganding bahu, bekerjasama untuk melaksanakan sesuatu program. Sebagai contohnya lah semasa Haikal Hakimi ingin mengadakan persembahan Zapin semula di Balai Raya, masyarakat di kampung itu pada awalnya telah pun bermesyuarat dan kemudian mereka sama-sama membuat persiapan untuk memastikan acara tersebut berjalan dengan lancarnya. Seterusnya ialah golongan pendidik yang menumpahkan ilmu dan kebaktiannya untuk murid. Yang ini dapat kita jelaskan ataupun dapat kita huraikan melalui watak Cikgu Abdullah bin Kayan. Dan seterusnya kaum Cina yang gigih berniaga sebagai satu daripada mata pencarian. Kalau di negara kita di Malaysia ni memang kita tahulah, masyarakat Cina ni memang terkenal dengan kebijaksanaannya, kegigihannya dan kesungguhannya dalam bidang perniagaan. Dan Tau Kek Ong pun pada peringkat awalnya di kampung tu dia bekerja sebagai penoreh getah
dan akhirnya dia telah menjadi peraih kepada hasil penduduk kampung. Seterusnya, masyarakat Melayu yang masih memelihara budaya dan sastra, yang ini dapat kita buktikan atau kita jelaskan melalui watak Cikgu Abdullah bin Kayan ataupun watak Cikgu Aminul Nizam yang saya sebut dalam bab 3 iaitu senaskah manuskrip lama. Seterusnya, watak dan perwatakan. Baik, soalan watak dan perwatakan ni boleh saya andaikan antara soalan yang popular. Antara soalan yang popular dalam soalan Komsas BM. Mungkin soalan tu berdasarkan novel yang kamu kaji. Huraikan watak dan perwatakan. Watak utama. Mungkin soalan minta kamu huraikan satu watak dan perwatakan sahaja, iaitu maknanya satu novel saja, tapi ada kemungkinan juga soalan menghendaki kamu menghuraikan watak dan perwatakan utama daripada kedua-dua novel. Kalau novel Sedat Sinar ni watak utamanya dah tentulah Haikal Hakimi. Manakala dalam novel Di Sebalik Dinara, watak utamanya ialah Farisha. Baik. Jadi untuk novel Sedat Sinar ni wataknya terbagi kepada dua lah. Yang pertama watak utama dan yang keduanya ialah watak sampingan. Rasanya dalam novel ini tak ada watak antagonis ataupun watak protagonis lah, cuma ada watak utama dan watak sampingan. Jadi watak utama Haikal Hakimi, watak sampingannya kita ambil watak Ong Siwa, Cikgu Abdullah bin Kayan, watak Tauqi Ong atau watak Umi. Jadi maknanya kamu tak perlu mengingati semua watak sampingan itu, sekurang-kurangnya ingat satu ataupun dua sudah memadai. Baik, Haikal Hakimi. Watak utama dalam novel ini dan perwatakannya berusia dalam lingkungan 19 tahun. Yang ini saya jelaskan dalam pada muka surat 12, kemudian wajah bersih dan berambut pendek ada pada muka surat 115, kemas dan menjaga penampilannya ada pada muka surat 153, tetap pendirian atau keras hati ada pada muka surat 128 hingga 129, berkebolehan dalam bidang sastra dan pernah memenangi sayembara pada muka surat 130. Kenapa saya sebutkan muka surat? Ini sebenarnya untuk menguatkan hujah ataupun bukti semasa kita menjawab soalan. Seperti yang terdapat pada muka surat berapa. Ini bukti bahawa sebenarnya kamu benar-benar membaca dan mengkaji novel ini. Baik, seterusnya wataknya ialah perwatakannya ialah adalah berani atau sanggup mengambil risiko apabila pergi ke Johor Bahru bersendirian. Ketika umurnya 19 tahun, dia tahu dia tak ada sesiapa pun di Johor tu, tapi dia beranikan diri untuk pergi ke sana. Seterusnya, taat perintah agama. Yang ini saya jelaskan pada muka surat 97 dan 207. Seterusnya, seorang yang peramah apabila dia menegur pakcik bakar yang sedang mancing ikan pada muka surat 173. Seterusnya, kita beralih ke watak sampingan. Saya ambil di sini watak Ong Sihwa. Berusia dalam lingkungan 19 tahun. Dan dia sebaya dengan Haikal Hakimi, sebaya juga dengan Lazim. Yang ini saya jelaskan pada muka surat 119. Berkulit putih dan cerah ada pada muka surat 215. Berlesung pipit pada muka surat 154. Rambutnya lembut dan berwarna keperang-perangan pada muka surat 219. Bentuk tubuh yang menarik pada muka surat 159. Fasih berbahasa Melayu pada muka surat 159 juga. Dan kemudian perwatakannya lain, cantik dan berbudi bahasa, suka akan makanan yang pedas, gemar membaca novel Melayu dan Inggeris, pendiam, pelajar di sebuah kolej, rajin dan bertanggungjawab serta pandai menari zapin. Ini watak dan perwatakan Ong Siwa. Seterusnya watak Cikgu Abdullah bin Kayan ataupun Abdullah Kayan. Ayah kandung kepada Haikal Hakimi ada pada muka surat 5. Kemudian meninggal dunia ketika Haikal berusia 12 tahun pada muka surat 111. Duda selepas berpisah dengan isterinya, berjiwa besar, susuk tubuh yang agak kecil, kuat menyimpan rahsia atau perahsia ada pada muka surat 229. Guru bahasa Melayu dan pendidikan jasmani pada muka surat 199. Teliti dalam pekerjaannya ada pada muka surat 224. Juga mencintai sastra dan bercadang untuk menubuhkan aksara, gigih dan tidak kenal putus asa, pandai berzapin dan bertanggungjawab menghidupkan tarian zapin di kampungnya, penulis karya kreatif dan pernah menghasilkan antologi cerpen dan novel ada pada muka surat 234.
dan seorang ayah yang bertanggungjawab apabila meninggalkan harta pusaka untuk anaknya. Yang ini saya jelaskan pada muka surat 162. Seterusnya, gaya bahasa dalam novel Silir Daksina. Saya paling risau kalau soalan gaya bahasa ni keluar dalam soalan Komsas SPM. Sebagai contoh, berdasarkan novel Silir Daksina, huraikan gaya bahasa yang digunakan oleh pengarangnya. Baik, kita boleh ingat, gaya bahasa ni kita boleh ingat simpulan bahasa, simile, personifikasi, metafora dan sebagainya. Tetapi yang menjadi masalah kepada kita ialah untuk memberikan contoh. Akan memberikan contoh, betul ke tidak pengarang ini menggunakan gaya bahasa tersebut. Jadi sebagai contohlah, antara gaya bahasa yang saya gunakan dalam novel ini, yang pertama ialah simpulan bahasa. Contohnya berpeluk tubuh pada muka surat 13, bersengkang mata pada muka surat 19, berkecil hati muka surat 43, tulang belakang muka surat 52, buah mulut, membanting tulang, darah dagingnya. Itu antara simpulan bahasa yang saya gunakan dalam novel ini. Kemudian ada simile. Contohnya seperti hujan yang menjerami bumi, muka surat 23. Seperti pokok resam yang patah, muka surat 24. Seperti bom jangka, muka surat 77. Seperti paku 6 inci menusuk kepalaku, muka surat 77. Seperti melepas batuk di tangga, muka surat 88. Dan seperti laut petang pada muka surat 118. Dan saya percaya kalau kamu dapat menghuraikan gaya bahasa ini dengan contoh-contohnya, insya-Allah kamu akan mendapat markah yang baik. Kalau boleh markah penuh lah. Seterusnya, personifikasi. Cikgu sebutkan contohnya lah. Ingatannya ditelan kedinginan dini hari yang kian menggigit. Muka surat 7. Senja yang bakal menyimpan segala cerita dan peristiwa. Muka surat 18. Perasaan yang mencakar-cakar hatinya. Sunyi menyelinap di ruang-ruang sepi. Dapat kurasakan kedinginan malam kian mendakap. Itu contoh personifikasi. Kemudian hiperbola. Contohnya, meredah hujan yang semakin menggila. Muka surat 33. Sebab mula membanjiri dadaku. Muka surat 44. Terik suara membakar kulit. Muka surat 53. Saat kesunyian terus mengalungi hidupku. Muka surat 88. Tetapi nyalaan amarah itu kian memerah menjilat-jilat hati Umi. Pada muka surat 125. Itu merupakan contoh hiperbola yang terdapat dalam novel Silir Daksina. Kemudian ada juga metafora. Contohnya Lautan Rindu, muka surat 44. Layar Mindanya, muka surat 13. Seterusnya Tembok Malam, muka surat 132. Bermata Jernih, muka surat 13. Juga ada bidalan dalam novel ini. Contohnya, ialah orang berbudi kita kenalah berbahasa. Saya tulis pada muka surat 45. Kemudian rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari. Muka surat 50. Kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Muka surat 107. Lain lubuk, lain ikannya Ratna. Muka surat 116. Dan bangkai gajah tentu tidak dapat ditutup ataupun tidak boleh ditutup dengan nyiru pada muka surat 124. Ini antara gaya bahasa yang saya gunakan dalam novel Silir Daksina. Seterusnya saya akan kupas pula nilai dalam novel Silir Daksina. Nilai ini pun antara soalan popular dalam Komsas SPM. Nilai dalam novel ini memang banyaklah, tapi cikgu tak akan nyatakan semua. Cikgu akan nyatakan beberapa nilai dengan contohnya. Contoh yang pertama ialah kasih sayang. Ini dapat dibuktikan apabila Haikal Hakimi tetap menyayangi uminya walaupun telah berlaku perselisihan faham antara mereka berdua. Haikal juga amat menyayangi ayahnya. Yang ini contohnya kamu boleh rujuki muka surat 225. Ada di situ Haikal masa tu kalau tak salah saya dia bermonolog di situ. Okey, seterusnya yang kedua berjimat cermat. Yang ini kita boleh lihat melalui watak Tauqilim yang mengamalkan cara hidup yang sederhana dan tidak berbelanja berlebih-lebihan kerana mengutamakan pelajarannya. Yang ini kamu boleh lihat pada muka surat 40. Bukan tidak mahu beli kereta baru, tetapi apabila saya fikir masak-masak, buang duit sahaja. Anak-anak pun masih sekolah, mahu pakai banyak wang. Saya pun bukan pergi jalan jauh-jauh kereta untuk cari makan, ujar Tauqilim. Ini contoh nilai berjimat cermat dalam novel Silir Daksina. Seterusnya bertanggungjawab. Nilai ini dapat kita lihat melalui sikap Cikgu Latifah yang bertanggungjawab terhadap murid-muridnya walaupun beliau guru yang garang. Jumpa tak nama Cikgu Latifah dalam novel Silir Daksina? Kalau tak jumpa maknanya tak bacalah tu.
Ada watak Cikgu Latifah ni. Baik, boleh kamu lihat pada muka surat 36. Ini melalui kata-kata Cikgu Abdullah bin Kayan ataupun Cikgu Amirul Nizam. Baik, sungguh pun begitu aku mengagumi Cikgu Latifah. Selain selalu juga dia pulang lewat untuk membimbing murid-murid yang lemah dalam mata pelajaran matematik, muka surat 36. Seterusnya, baik hati. Ketika Taukelim hidup dalam kesusahan, sebenarnya ayah kepada Cikgu Aminul Nizam inilah yang telah banyak menolongnya dan juga pernah meminjamkan wang. Sebab kita tahu semasa Taukelim ini berhijrah dari Perak, sebenarnya hidupnya memang susah. Apa yang menyebabkan hidup Taukelim ini susah? Kamu kena baca manuskrip bab 3 tu. Baik, seterusnya bekerjasama. Ini contohnya penduduk kampung bekerjasama mengemaskan balai raya selepas majlis persembahan Zapin itu selesai. Ada yang menyusun kerusi, ada yang mengemas pasu bunga dan membersihkan sekitar balai raya. Yang ini saya jelaskan pada muka surat 73. Seterusnya taat dan ketaatan. Yang ini kita boleh lihat melalui watak Haikal Hakimi sendirilah. Apabila dia tiba di stesen bas Batu Pahat, dia menunaikan solat subuh di sebuah surau di situ, dan seterusnya barulah dia meneruskan perjalanannya ke kampung Sri Purnama. Dan semasa di kampung Sri Purnama pun dia kerap solat berjamaah di masjid yang terdapat di kampung tersebut. Seterusnya simpati. Yang ini dapat kita lihat melalui watak Ailing, bukan watak Ong Siwa. Watak Ailing dalam senaskah manuskrip lama bab 3 tu. Baik, Ailing sebenarnya berasa simpati kerana Cikgu Amir Nizam hidup sendirian dan berasa sunyi. Sebab ada dialognya kat situ. Saya bacakan sikitlah. Kasihan Cikgu. Sejak atuk tidak ada, Cikgu hidup sendiri. Ailing tahu Cikgu sunyi. Pada muka surat 81. Seterusnya pengajaran daripada novel Silir Daksina. Baik, soalan pengajaran ni pun boleh dikemukakan dalam soalan Komsas SPM. Contohnya berdasarkan kedua-dua novel yang kamu kaji, nyatakan pengajaran yang kamu peroleh. Maknanya satu pengajaran daripada novel Silir Daksina ataupun satu pengajaran daripada dan satu pengajaran daripada novel Di Sebalik Dinara, ataupun berdasarkan satu daripada novel yang kamu kaji, nyatakan dua pengajaran yang kamu peroleh. Baik, pengajaran daripada novel Silir Daksina. Yang pertama, kita hendaklah menunaikan amanah yang diberikan kepada kita dan memberikannya kepada yang berhak. Yang ini contohnya melalui watak Ong Siwa, yang mana Ong Siwa telah memberikan manuskrip yang telah ditulis oleh Cikgu Abdullah bin Kayan kepada Haikal, walaupun sebenarnya dia amat menyayangi manuskrip tu. Sebenarnya Ong Siwa ni dia banyak menyimpan manuskrip ataupun buku Cikgu Abdullah bin Kayan. Tetapi apabila setelah sampai masanya, dan pada ketika itu mungkin Haikal Hakimi telah pun berusia 18 tahun, lebih daripada 18 tahun, barulah dia memberikan manuskrip itu kepada Haikal Hakimi, dan mungkin itu jugalah wasiat daripada Cikgu Abdullah bin Kayan. Seterusnya yang kedua, kita mestilah berusaha dengan gigihnya walaupun dihimpit kesusahan untuk menyara keluarga serta memperbaik taraf hidup. Yang ini dapat kita lihat melalui watak Tauki Ong yang telah bekerja mengambil upah dengan menoreh pokok getah di kebun ayah Cikgu Abdullah bin Kayan dan menjadi peraih hasil pertanian orang kampung untuk menyara keluarganya. Seterusnya, sebagai generasi muda, kita sewajarnya mempunyai sikap bertanggungjawab untuk memelihara budaya bangsa seperti tarian Zapin dan Ghazal supaya budaya ini tidak lenyap atau pupus. Sebab itulah Haikal bersungguh-sungguh untuk mempelajari tarian Zapin, walaupun sebenarnya dia tak pernah pun, tidak pernah pun menarikan Zapin dan hanya berpeluang menontonnya di televisyen. Seterusnya, kita hendaklah mencintai bahasa dan sastra yang telah dianggap sebagai sesuatu yang amat bernilai. Jadi Cikgu Abdullah bin Kayan telah menghasilkan karya cerpen dan novel serta bercita-cita untuk menubuhkan Akademi Sastra Rakyat ataupun Aksara, akronimnya. Yang kelima, kita sewajarnya memupuk sikap bekerjasama atau tolong-menolong, terutama jika hidup dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum. Ini dapat dibuktikan apabila ayah Cikgu Abdullah bin Kayan telah membantu Tauki Ong dan keluarganya yang telah mengalami kesempitan hidup dengan membenarkannya menoreh pokok getah yang terbiar di kebunnya serta mengizinkannya tinggal di atas tanah miliknya. Baik, seterusnya saya akan bacakanlah kongsikan beberapa soalan yang
popular atau berkemungkinan boleh keluar dalam soalan Komsas, terutama dari bagi kategori novel. Baik, contoh soalan yang pertama. Selain tema yang dikemukakan, terdapat beberapa persoalan yang diperoleh daripada novel yang kamu kaji. Huraikan dua pengajaran yang kamu peroleh dengan contoh yang sesuai. Saya dah sebutkan tadi beberapa pengajaran daripada novel Sila Daksina, dan sebaiknya apabila kamu menyatakan pengajaran tersebut, kamu dapat menghuraikannya ataupun membuktikannya dengan contoh yang terdapat dalam teks novel Sila Daksina. Seperti yang saya sebut tadilah, kita hendaklah menunaikan amanah yang diberikan kepada kita dan memberikannya kepada yang berhak. Contohnya, Ong Siwa telah memberikan manuskrip yang telah ditulis oleh Cikgu Abdullah bin Kayan kepada Haikal. Walaupun dia amat menyayangi manuskrip itu. Sebenarnya ada lagi sifat yang amanah ni. Contohnya macam Tauqilim lah. Tauqilim kan diamanahkan untuk menjaga harta pusakanya untuk diserahkan kepada Haikal Hakimi apabila Haikal Hakimi mencapai usianya. Dan sebenarnya wang simpanan, hasil kebun kelapa sawit sebenarnya diuruskan oleh Tauqi Ong. Contoh soalan yang kedua. Watak memainkan peranan yang penting dalam kedua-dua novel yang kamu kaji. Huraikan watak utama dan perwatakannya dalam kedua-dua novel tersebut dengan mengemukakan beberapa contoh yang sesuai. Ini contoh soalan. Mungkin soalan tu menghendaki kamu menghuraikan kedua-dua watak utama daripada novel yang kamu kaji. Kalau novel Sila Daksina, maknanya kamu kena menghuraikan watak Haikal Hakimi. Manakala novel Di Sebalik Dinara, kamu kena menghuraikan watak Farisha. Dan watak Haikal Hakimi tadi saya dah sebutkan usianya, dari segi fizikalnya, sifatnya bagaimana. Jadi kamu huraikanlah dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. Baik, seterusnya soalan yang ketiga. Berdasarkan novel yang kamu kaji, huraikan dua latar masyarakat yang terdapat dalam novel tersebut. Latar tadi saya dah sebut, latar masyarakat saya dah sebut. Yang pertama, masyarakat Melayu yang hidup mewah di bandar ataupun hidup senang di bandar. Yang ini kita dapat lihat melalui watak Umi dan juga ayahnya lah Walid, yang mana mereka mempunyai perniagaan atau perusahaan batik di bandar Kuala Terengganu. Dan yang keduanya, masyarakat yang gigih, yang gigih berniaga, yang gigih berusaha untuk kelangsungan hidup. Saya bagi contoh tadi pun samalah, watak Umi, watak Ratna dan watak Tauqilim, yang mana mereka ni sebenarnya gigih berusaha dan berniaga untuk mencari ataupun mendapatkan wang demi menyara keluarga. Baik, seterusnya yang keempat. Berdasarkan novel yang kamu kaji, huraikan nilai kasih sayang yang terdapat dalam novel tersebut dengan memberikan contoh yang sesuai. Mungkin soalan ini boleh dipecahkan lagi. Contohnya satu nilai kasih sayang daripada novel Sila Daksina dan satu lagi novel daripada novel Di Sebalik Dinara. Dan daripada novel Sila Daksina ni sebenarnya banyak nilai kasih sayang yang saya kemukakan. Contohnya melalui watak Cikgu Abdullah bin Qais ni lah, bagaimana dia amat menyayangi anak tunggalnya ataupun anak kandungnya iaitu Haikal Hakimi, walaupun mereka tidak pernah ada ruang ataupun ada peluang untuk bertemu. Dia sanggup menulis manuskrip itu semata-mata untuk menunjukkan perasaan sayangnya kepada Haikal Hakimi. Dan disebabkan itu jugalah dia meluahkan ataupun melepaskan perasaan sayangnya itu kepada Ong Siwa, walaupun dia tahu Ong Siwa itu bukanlah anak kandungnya sendiri. Okey. Seterusnya yang kelima, berdasarkan novel yang kamu kaji, huraikan konflik watak utama dalam novel tersebut dan cara watak itu ataupun watak utama tersebut mengatasi konflik itu. Baik, dalam novel Sila Daksina, watak utama ini dah tentulah Haikal Hakimi. Dan saya dah sebut tadi, Haikal Hakimi ini sebenarnya kalau kita lihat, konfliknya ada dua. Yang pertama, dia berkonflik dengan dirinya sendiri. Dan yang kedua, dia berkonflik dengan uminya. Konfliknya dengan diri sendiri ialah apabila dia menerima manuskrip tu. Perasaannya sebenarnya berbelah bagi. Nak pergi ke Johor ataupun tidak. Kalau dia pergi ke Johor, dia dah tahu apa akibatnya. Apa yang akan berlaku. Sudah tentulah Umi tidak akan menyetujui hasratnya untuk ke sana. Dan yang kedua, konflik yang lebih awal dari itu. Iaitu yang kita tahu bahawa semasa Haikal Hakimi masuk ke tingkatan 6 pun, ibunya tak setuju apabila dia memilih untuk masuki kelas tingkatan 6 aliran sastra. Ibunya lebih suka dia mengambil jurusan ataupun aliran yang lain, contohnya aliran ekonomi, sebab ibunya memang mahu dia menjadi
pewaris perniagaannya. Tapi Haikal Hakimi tidak. Dia memilih untuk masuk kelas aliran sastra sebab dia memang meminati karya-karya sastra ataupun memang meminati penulisan. Dan dia juga pernah memenangi sayembara penulisan yang diadakan. Jadi sebenarnya itulah antara konflik yang dialami oleh Haikal Hakimi. Dan seterusnya soalan yang berikutnya, berdasarkan novel yang kamu kaji, jelaskan 2 peristiwa yang menunjukkan nilai kasih sayang yang terdapat dalam novel tersebut. Baik, mungkin yang ini kamu diminta untuk menyatakan 1 nilai kasih sayang daripada novel Sirat Sina dan 1 lagi daripada novel Di Sebalik Dinara. Baik, kalau nilai kasih sayang daripada novel Silir Dak Sina ni, dalam bab yang awal tak silap saya, bagaimana Umi menjelaskan yang Walid itu bukanlah ayah kandungnya yang sebenar. Sebenarnya kita tahu bahawa Umi amat menyayangi Haikal sebab dia tidak mahu Haikal nanti mengulangi kesilapan yang pernah dilakukan oleh ayahnya ataupun cikgu Abdullah bin Kayan. Sebab itulah kalau boleh memang dia sembunyikan segala cerita tentang cikgu Abdullah bin Kayan sebab dia tak mahu. Dia pernah kehilangan suami dan tentulah dia juga tidak mahu kehilangan Haikal Hakimi. Ataupun peristiwa di bab pusara. Pusara. Di situ kita dapat lihat bagaimana hubungan kasih sayang antara manusia yang masih hidup dengan yang telah pun meninggal dunia. Maknanya saya jelaskan bahawa saya dah pernah sebut sebelum ini, bahawa hubungan kasih sayang antara manusia ni sebenarnya tidak akan terputus walaupun orang yang kita sayang itu telah pun meninggal dunia. Baik, soalan yang seterusnya yang ke-9. Ni kalau keluar saya tak tahu dah nak jawab macam mana kan, tapi saya percaya guru-guru kamu semuanya guru-guru yang hebat. Semua guru yang hebat yang dapat membantu kamu untuk menjawab soalan ini kalau keluar. Baik, huraikan aspek gaya bahasa yang digunakan dalam novel yang kamu pelajari dengan memberikan contoh yang sesuai. Seperti yang saya sebut tadi, kamu boleh sebut pengarang berdasarkan novel Sirat Dak Sina yang saya pelajari, pengarang telah pun menggunakan pelbagai gaya bahasa seperti personifikasi, metafora, simile. Tapi contohnya tak ada. Tu saya kata, kena ingat beberapa contoh yang saya berikan tadi. Lebih baik lagi siap dengan muka surat ni. Siap dengan muka surat. Nanti ada pula yang tanya, pemeriksa tahu ke muka surat berapa, muka surat berapa? Nanti kan pemeriksa akan baca juga novel Sirat Sina. Nampak tak? Secara tak langsung kita akan menyuburkan budaya membaca novel ataupun membaca buku ni. Calon baca, pemeriksa membaca novel tu. Baik, seterusnya soalan yang ke-10. Berdasarkan novel yang telah kamu pelajari, huraikan 1 peristiwa yang dapat menyentuh perasaan kamu dan nyatakan sebabnya. Baik, kalau dalam novel Sirat Sina, pada kamu manakah peristiwa yang dapat menyentuh perasaan kamu? Mungkin peristiwa yang berlaku di tanah perkuburan, mungkin peristiwa yang berlaku pada bab 15 yang mana ketika Haikal Hakimi sedang melarikan Zapin, dia ternampak Umi dan Walidnya serta Nurul Asyah datang. Jadi kamu boleh pilih mana-mana peristiwa yang menyentuh perasaan kamu dan kamu huraikanlah dengan memberikan dengan menggunakan ayat yang jelas, ayat yang nyata supaya huraian kamu tu bukanlah huraian yang kamu reka-reka sendiri. Jadi setakat ini perkongsian yang dapat cikgu berikan melalui kupasan novel Sirat Dak Sina. Sekali lagi, like video ini dan kemudian tuliskan pada ruangan komen, saya menyukai novel Silir Dak Sina kerana untuk memenangi 1 daripada hadiah istimewa daripada pengarang novel Silir Dak Sina. Dan keputusannya saya akan umumkan pada 31 Ogos 2020. Baik, kenapa 31 Ogos 2020? Sila rujuki biodata pengarang novel Silir Dak Sina. Dan sekali lagi cikgu merakamkan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan yang sudi mengundang cikgu untuk mengupas novel Silir Dak Sina. Dan sekali lagi patuhi SOP daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia supaya usaha kita untuk melawan wabak COVID-19 akan mendatangkan hasil dan kita dapat kembali ke normal dan normal biasalah. Normal biasa sebelum ni, sekarang ni kan kita
melalui normal dan norma baharu. Mudah-mudahan kita akan kembali, keadaan kita akan kembali normal pada masa-masa yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bersua kembali.